Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Okey, resipi kali ini saya nak tunjukkan cara buat adunan untuk idli dan cicak bersama kari ayam tanpa santan untuk sarapan pagi. Jom saya tunjukkan petua dan step by step untuk anda mudah faham mula sampailah habis. Caranya amat mudah. Okey, ini beras idli boleh didapati di kedai cash and carry ataupun boleh guna beras biasa. Okey, saya gunakan cawan ini. Saya masukkan 4 cawan beras idli. Saya memang tak buat asing-asing ya, saya campurkan semua sekali. Okey, ini pula kacang ulundu ataupun urut dal. Saya masukkan 1 cawan, tak kisah cawan saiz apa, asalkan guna cawan yang sama untuk sukatan bahan-bahannya. Okey, kemudian ini halba. Saya masukkan dalam setengah sudu kecil. Okey, selepas ini kita bilas sehingga bersih dengan 3 ke 4 kali ya. Caranya begini untuk nak bilas. Okey, kawan-kawan, sekarang pukul 1 tengah hari. Okey, bila dah bilas, isikan air dan rendamkan selama 5 ke 7 jam. Jangan kurang dan jangan lebihkan masa ya. Okey, tutupkan dengan penutup. Okey, kawan-kawan, setelah 7 jam direndam, lihat ya, bahannya dah mengembang. Sekarang bilas sekali lagi dan toskan airnya. Okey, setelah bilas, ini cawan yang sama. Saya masukkan 1 cawan nasi. Nasinya jangan panas-panas ya. Kemudian gaulkan sekali. Okey, sekarang kita mula kisar. Ambil pengisar. Masukkan beras sikit-sikit. Kemudian masukkan air sedikit demi sedikit. Adunan untuk idli haruslah pekat sikit, tapi jangan pekat sangat ataupun cair ya. Kemudian masukkan garam secukup rasa dan kisarkan. Okey, dah siap kisar. Sebelum itu sediakan periuk yang besar untuk menuang adunan supaya bila diperap adunan tak akan tumpah ya. Okey, ulangi proses yang sama. Tuangkan air secukupnya. Okey, sekarang tak perlu masuk garam ya. Tadi dah masuk sekali garam, dah cukup. Okey, kacau sebati adunan idli haruslah kelihatan begini, jangan terlalu pekat atau cair. Okey, kemudian kita gunakan tangan yang bersih untuk pukulkan begini adunan idli selama 3 ke 5 minit untuk mendapatkan idli yang gebu-gebas. Okey, berapa lama kita pukul adunan lagi bagus ya. Kemudian kita perapkan adunan tepung ini selama 12 ke 13 jam. Sebelum itu, masukkan 3 tangkai cili kering yang telah dicuci untuk naikkan adunan tepung. Ini adalah petua orang dulu-dulu ya.
Okey, perapkan paling kurang 10 jam ke atas untuk dapatkan idli yang gebu bebas. Kemudian tutupkan dengan penutup ya. Okey kawan-kawan, kita jumpa esok pagi untuk buat breakfast. Okey, selamat malam. Hai, selamat pagi semua. Sekarang dah pukul 8.30 pagi. Okey, saya buat breakfast lambat sikit sebab anak-anak saya cuti sekolah. Masih cuti MCO. So, mereka akan bangun lambat lah ya. Tapi sebelum itu, saya dah siap masak kari ayam tanpa menggunakan santan untuk cicah bersama idli. Kalau nak tahu resipi itu, saya pernah upload dalam channel saya. Resipi ini anda boleh lihatlah di channel saya, kari ayam tanpa menggunakan santan, dan berkhasiat juga. Okey, sekarang jom kita lihat adunan idli kita. Okey, jom. Okey, ini dia. Saya dah masak kari ayam tanpa menggunakan santan. Satu periuk besar ni. Jom kita tengok adunan tepung idli. Ini dia adunan tepung dan air. Okey, sekarang kita keluarkan cili kering ya. Kemudian kita gaulkan sebati. Macam ini ya kepekatan adunan untuk buat idli tanpa menggunakan yeast. Okey kawan-kawan, ini rupanya idli kadai ataupun tray yang non-stick. Okey, ini diberi oleh ibu saya. Tray ini dah berusia 10 tahun ya. Memang best lah gunakan tray ini. Okey, sebelum itu saya gunakan minyak bijan ini untuk sapukan pada acuan idli ya, supaya idli tak melekat dan lembut. Okey, kalau anda keliru, saya tunjukkan lagi satu jenis minyak bijan. Tapi yang sesuai untuk gunakan idli adalah botol berwarna putih ini. Okey, tuangkan sedikit ke dalam mangkuk yang kecil. Okey, step yang pertama, panaskan air. Lagi satu, airnya jangan lebih daripada idli tray. Kalau lebih air, nanti airnya akan masuk ke idli, nanti basah ya. Okey, step kedua, sapukan minyak bijan kedua-dua tray yang anda lihat dalam video ini. Okey, sikit pun dah cukup ya. Kemudian kacau dengan sebati. Lepas tu tuangkan adunan tepung. Jangan tuang penuh ya, nanti tepung akan naik bila dikukus. Tuangkan kedua-dua tray ya, macam ini. Okey, misalnya kalau anda ada baki adunan tepung, jangan letak dekat luar ya, nanti cepat basi. Simpan di dalam peti sejuk dan bolehlah buat bila anda perlu makan ya. Okey, step yang ketiga, air dah mula mendidih. Sebelum itu, jika anda ada daun pandan, simpulkan dan masuk ke dalam air ini untuk aroma. Oleh kerana saya tak ada daun pandan, so saya tak gunakan. Okey, sekarang kita letakkan tray ini ke dalam. Kemudian tutupkan dengan penutup dengan rapat. Kukus selama 7 ke 10 minit. Jangan terlebih masak, nanti idli jadi keras pula. Okey, dah 10 minit. Wow, lihat ya, adunan dah naik. Kita cucuk dulu sama ada idli dah masak atau tidak. Kalau tepung tak melekat tu bermakna idli dah masak.
Kalau tak ada lidi, gantikan dengan garpu ya. Kemudian kita keluarkan tray ini. Okey, kita tunggu sampai idli jadi suam, baru kita keluarkan idli daripada acuan ini. Okey, lihat ya, idli yang gebu-gebas macam sponge. Okey, lihat ya, sangat cantik bentuknya. Okey, ulangi proses yang sama. Okey, dah siap idli yang gebu-gebas. Saya dapat buat sebanyak ini dengan sukatan beras tadi. Tak sabar nak makan. Okey, ini dia kari ayam tanpa guna susu santan. Okey, karinya tuangkan ke atas idli yang anda lihat dalam video ini. Lihat ya, idli kelihatan macam sponge. Sekarang saya nak mula makan. Okey, jemput makan ya. Memang sedap. Perfect combination. So, anda pun cuba di rumah ya. Terima kasih untuk menonton video ini. Dan jangan lupa tolong subscribe, like, share dan tekan butang loceng. Nantikan video yang lain. Terima kasih.